Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, beberapa hari lepas, lebih tepat ialah pada hari Selasa lepas, berlaku sidang Parlimen yang mana ada penggulungan daripada Menteri Kewangan, iaitu Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada ketika itu, Dr. Razzie Jidin, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang cukup tidak baik, sehingga menyebabkan para netizen berbelah bagi di dalam bab ini. Sebahagian mengatakan bahawa apa yang disebutkan oleh Dr. Razzie Jidin itu ialah satu bentuk dakwaan tuduhan qazaf yang merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Manakala sebahagian lain mengatakan bahawa itu tidak menjadi masalah kerana memang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disabitkan oleh mahkamah atas tuduhan berkenaan. Sebelum kita sembang serta lanjut berkaitan tentang isu ni, saya suka untuk membawa anda untuk melihat apa yang telah direkodkan di dalam akhbar Astro Awani. Di dalam artikel 9 Jun 2023 diambil daripada Bernama yang bertajuk Anwar bantah permohonan Sanusi berkaitan pengampunan diraja. Disebutkan di situ, selaras pengampunan diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 2018. Saya, maksudnya Anwar Ibrahim, diampunkan secara penuh dan segala keburukan ke atas diri saya termasuk rekod-rekod mahkamah adalah diketepikan dan apa-apa kenyataan menyentuh perkara sama adalah fitnah serta boleh diambil tindakan. Kenyataan Perdana Menteri ini sangat menarik kerana kita tahu bahawa pada tahun 2018 beliau telah diampunkan, telah diberi pengampunan penuh oleh Sultan Muhammad yang merupakan Sultan Kelantan pada ketika itu. Demikian juga beliau adalah agung pada waktu berkenaan, telah memberikan pengampunan penuh kepada Anwar Ibrahim dengan maksud melepaskan Anwar Ibrahim daripada segala tuduhan yang pernah disabitkan di mahkamah. Maksudnya yang disabitkan itu sudah tidak valid dengan pembebasan daripada pihak agung. Ia sedikit berbeza dengan bentuk-bentuk pengampunan kepada pesalah-pesalah, pelaku-pelaku, orang yang membunuh dan telah disabitkan bunuh lalu dia diampunkan dan seumpama dengannya. Ia adalah satu bentuk pembebasan penuh kepada Anwar Ibrahim dengan maksud tuduhan-tuduhan sebelum ini, sama ada tuduhan penyelewengan kuasa, tuduhan liwat 1, tuduhan liwat 2 dan apa-apa jenis tuduhan yang pernah disabitkan ataupun tidak disabitkan di mahkamah, beliau telah dibebaskan. Sahabat-sahabat, isu liwat adalah isu besar, isu yang cukup berat dan merupakan dosa besar. Tapi bukan sekadar isu liwat orang itu ada dosa besar, tetapi menuduh orang liwat juga merupakan salah satu daripada dosa besar. Kita baca satu kenyataan daripada Abdul Rahmanov yang menyebutkan tentang hal ini. Beliau mengatakan bahawa tidak sepatutnya memanggil orang lain peliwat walaupun di dalam parlimen kebal imuniti daripada tindakan undang-undang. Selepas berlaku perang mulut dalam Dewan, Hansard Dewan Rakyat mencatatkan dialog seperti berikut. Wabi Parlimen, Tuan Yang Dipertua, Tambun Peliwat. Kalau saya kata saya yakin Tambun Peliwat, Dewan Deriuh. Saya yakin Tambun Peliwat. Saya yakin dia peliwat, hendak cakap apa? Astaghfirullahalazim. Menurut jumhur mazhab, menuduh orang lain liwat termasuk dalam kesalahan qazaf, menuduh orang berzina tanpa membawa 4 orang saksi. Qazaf adalah dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma hunna qal asyirku billah wa sihr wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, apakah perkara-perkara tersebut wahai Rasulullah? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan adanya hak, makan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang dan menuduh wanita yang telah berkahwin yang beriman melakukan zina. Kesalahan qazaf boleh dikenakan hukum hudud iaitu sebanyak 80 kali. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Kedua-duanya ulama mazhab Hanafi. Namun bagi Imam Abu Hanifah, orang yang menuduh orang lain liwat tidak dikenakan hukum hudud tetapi dikenakan hukum ta'zir kerana liwat bukan zina. Boleh buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah untuk rujukan lanjut. Dengan itu kita jangan bermudah-mudah mendakwa orang lain peliwat walaupun kita sedang marah. Begitu juga jangan kita mudah-mudah tulis di WhatsApp, Facebook dan sebagainya bahawa orang itu peliwat sedangkan
sedangkan kita tidak pun membawa 4 orang saksi. Kini perkara qazaf ini dianggap isu remeh dan menjadi mainan bibir sedangkan ia melibatkan dosa besar. Jika mahu gaduh politik, jangan sampai langgar batasan agama. Salam hormat, Dr. Abdul Rahmanov, 21 September 2023. Jadi sahabat-sahabat, kita tahu bahawa daripada kenyataan itu, qazaf adalah dosa besar. Bukan sekadar liwat, tetapi kita yang menuduh orang lain tanpa membawa 4 orang saksi, kita telah melakukan perbuatan qazaf, perbuatan dosa besar, dan ia telah disepakati oleh para ulama bahawa ia adalah satu jenayah yang akan diberikan hukuman. Cuma ulama beza pendapat hukuman tu adakah ia hukuman hudud ataupun ia adalah hukuman ta'zir. Hukuman hudud maksudnya hukuman sama seperti hukuman yang dikenakan dalam isu menuduh orang yang berzina, ataupun ia adalah hukuman ta'zir maksudnya pemerintah boleh memberikan arahan kena denda ke, kena sebat ke dan seumpama dengannya. Dan qazaf ini bukan perkara main-main. Dia adalah perkara serius yang semua umat Islam, tak kira parti, tak kira kaum, perlu untuk ambil cakna terhadap hal ini. Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri, dia sebut hukum qazaf jangan dipermainkan. Qazaf atau menuduh seseorang melakukan zina atau liwat tanpa mendatangkan 4 saksi mata adalah jenayah besar dalam Islam, melibatkan maruah seseorang. Hukumnya disebut dengan jelas oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 4 hingga 5. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadata abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang terpelihara melakukan zina kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka sebatlah mereka 80 sebatan dan tidak diterima bagi mereka kesaksian selama-lamanya dan mereka lah orang-orang yang fasik, melainkan mereka bertaubat selepas itu dan membetulkan keadaan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Menurut Imam Ibn Kathir, berdasarkan ayat di atas, pelaku qazaf dikenakan 3 hukuman oleh Allah. Yang pertama dikenakan sebatan 80 rotan, yang kedua ditolak kesaksiannya selama-lamanya, yang ketiga dihukumkan sebagai fasik, tidak lagi adil sama ada di sisi Allah atau di sisi manusia. Sekiranya pelaku qazaf bertaubat, maka hukuman sebat tetap dikenakan, tetapi ulama berbeza pendapat pada 2 lagi hukuman seperti berikut. Yang pertama, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dengan taubat itu kesaksiannya diterima semula dan hukuman gelaran fasik juga digugurkan. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah pula, dengan taubat itu gugur gelaran fasik sahaja, tetapi kesaksiannya tetap ditolak selama-lamanya. Perbahasan para ulama berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahawa tuduhan qazaf bukannya sebarang dosa. Ia membawa kepada kesaksian seseorang ditolak selama-lamanya. Bagaimana mahu menjadi pemimpin umat jika kesaksian ditolak selama-lamanya? Maka kita menasihatkan pemimpin dan rakyat yang berpolitik jangan terlajak kata atau bicara kerana perbezaan pendirian politik. Politik tidak menghalalkan hukum Islam yang haram. Dr. Khairuddin Takiri, Jumaat 22 September 2023. Sahabat-sahabat, anda perlu tahu keadaan negara pada hari ini. Sama ada di mahkamah syariah ataupun di mahkamah persekutuan, setahu saya tidak ada hukuman qazaf, melainkan yang saya pernah melihat sepintas lalu, hukuman ini pernah disebutkan di dalam undang-undang syariah di negeri Kelantan. Tetapi majoriti tempat tidak menyebutkan tentang isu qazaf. Dengan maksud pada hari ini kalau orang buat qazaf, belum tentu mereka itu akan dikenakan sebarang tindakan. Kalau diberikan tindakan pun mungkin terhad dengan beberapa kekangan daripada mahkamah syariah. Macam hukuman kepada orang yang berzina tidak boleh melebihi had yang telah ditentukan oleh mahkamah persekutuan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita kena tahu satu perkara. Walaupun orang yang tuduh, dia boleh tuduh pada hari ini, dia boleh tidak dikenakan sebarang tindakan, tapi dia kena tahu bahawa ini adalah berkaitan dia dan juga Tuhannya. Iaitu ia adalah satu perbuatan dosa besar yang dia akan menanggung dosa berkenaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kita perlu bertaubat dan perlu berhati-hati dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ahli Majlis Fatwa daripada negeri Kedah, Ustaz Dr. Hafiz Qodiang, dia sebut, dia kata qazaf adalah satu tuduhan berkaitan hubungan seksual tanpa saksi. Hukumannya adalah haram dan ia termasuk dalam dosa besar yang layak dikenakan hudud. Bukan setakat Muslim, menuduh qazaf terhadap kafir zimmi juga haram dan berdosa. Dikenakan ta'zir walaupun tidak dikenakan had qazaf. Berhati-hatilah wahai orang politik, menipu dan dusta juga haram, tetapi dosa qazaf lebih berat. Jika ada kawan-kawan yang berbuat demikian, tegurlah dengan jelas tanpa sebarang takwil. Dr. Hafiz Qodiang, 19/9/2023. Sahabat-sahabat, apabila jadi kes seperti ini, maka dekat TikTok macam biasa akan yang dihangat dan jadi panas. Dan video lama Dr. Rozami pun disebabkan dia nampak macam ada kaitan, maka ia pun viral semula. Saya yakin tanpa penipuan. Saya yakin tanpa penipuan.
Jangan sebut macam tu. Takut jadi qazaf. Dia qazaf ni maksud kita tuduh orang tanpa bawa 4 orang saksi. Tuduhan berzina sangat berat. Walaupun kita nampak dah perbuatan tu berlaku, tak cukup saksi, jangan bawa kes pergi mahkamah. Kerana Islam nak tutup, kita pergi nasihat dia. Semalam saya nampak awak buat apa semalam? Dalam gelap. Tak ada buat apa. Jangan tipu. Saya bawa torchlight. Saya nampak. Tolong ubah sikit orang kan. Tapi jangan bawa kes pergi mahkamah. Jangan cerita orang. Dia tu berzina semalam. Nampak. Tutup aib orang. Cuma kita pergi nasihat dia lah. Pasal apa? Pasal nak tuduh orang berzina ni. Orang yang dituduh tu menanggung malu sepanjang hayat. Itu kenyataan daripada Dr. Rozaimi yang kita tahu itu adalah video lama, tetapi ia telah digunakan untuk nak halang orang daripada melakukan qazaf. Tetapi kadang-kadang orang yang type politik ni tak boleh percaya juga. Dia pun pening juga. Mereka trigger dengan kenyataan daripada Dr. Rozaimi berkenaan sampai ada salah seorang daripadanya, Faiz Al-Hajari, memberikan satu kenyataan yang saya rasa jugalah. Dia sebut, dia kata, kau Muhammad Rozaimi sembang hukum bagai masa PAS bawa RUU 355 sebagai private bill, kau juga yang kuat condemn. Even bila tim pemuda PAS jumpa berbincang dan bagi penjelasan pun kau tetap condemn. Ayat klasik kau masa tu, tolak RUU tak kafir kan. Tapi sekarang bila makhluk kesayangan kau kena hentam dalam dewan, terus menolong kau pasal qazaf. Hipokrit lah kau Rozaimi. Bapak hipokrit. Aku boleh je sembang bak konteks perundangan dan sistem kehakiman negara ini secara detail, tapi aku tahu kau takkan nak dengar punya. Aku boleh sembang detail betapa qazaf itu tiada dalam undang-undang Malaysia, wa imma undang-undang syariah di Malaysia pun, dan betapa kuasa mahkamah syariah tu bila-bila masa boleh diatasi oleh kuasa mahkamah tinggi. Maksudnya mahkamah yang jatuhkan hukuman bersalah terhadap anu atas tuduhan liwat. Tapi confirm kau takkan nak hadam. Pengikut kau apatah lagi. Sembang lebat lah kau. Dah. Itu kata-kata Faiz Al-Hajari. Tetapi hari ini bila kenyataan daripada Faiz Al-Hajari itu dia viral, maka Dr. Rozaimi dia jawab terhadap hal itu. Dia kata, saya terbaca posting manusia bernama Faiz Al-Hajari. Ada beberapa perkara yang saya nak jelaskan. Pertama, tuduhan zina tanpa saksi yang cukup sememangnya qazaf. Siapa pun lakukannya, kita perlu konsisten. Jauhi mengulas isu hukum dengan semangat politik kepartian. Yang kedua, RUU 355 dan hudud ini perlu diperhalusi. Saya tidak menentang hudud. Saya hanya beri pandangan tentang wording private bill yang ingin dibentangkan. Jangan lupa ustaz-ustaz PAS yang dihalang berceramah di masjid-masjid hari ini juga termasuk di bawah RUU 355 itu. Adakah anda setuju jika hukumannya digubal tanpa had kecuali hukuman mati? Di sini isunya. Ketiga, yang menangguhkan perbahasan RUU 355 adalah PAS sendiri. Jangan salahkan orang lain saja. Sewaktu PN menjadi kerajaan pun masih tidak dibentang juga. Mungkin kerengga banyak ketika itu kan. 4, ini paling penting. Kalau nak hentam saya pun buatlah homework sikit. Jangan malas. Video saya yang dikongsi itu tahun 2017. Yuk, lama dah saya ulas. Saya ulas secara umum bukan kerana nak bela PMX pun. Kami di KUIP pun sedang menyusun untuk menjemput Presiden PAS Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk memberikan syarahan perdana. Nasihat saya kepada Faiz, rajinlah membaca dan buat homework, jangan malas. Dr. Rozaimi Ramli. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat, dalam isu ini patut sangat-sangat untuk kita menjaga maruah sesama Muslim. Tuduhan liwat, tuduhan zina tidak patut digembar-gemburkan dengan sesuka hati. Bahkan seolah-olah kita syok pula. Tuduh dia tu peliwat, tuduh dia tu peliwat, tuduh dia tu penzina, tuduh dia tu penzina. Seolah-olah kita ni rasa syok sangat apabila ada daripada kalangan orang Islam, orang Muslim, orang mukmin kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Adakah anda dapat manfaat daripada video hari ini? Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku-buku terbitan Santai Ilmu Publication. Sekarang bulan 9 dah nak habis. Kami sedang buat promosi buku-buku, semua buku-buku Santai Ilmu Publication. Anda boleh dapatkan di Shopee kami, di TikTok Shop kami. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.